Okey, sekarang kita ada di Banting. Rumah ni baru renovate lah, baru basuai. Niat tuan rumah nak pasang panel solar. Walaupun elok ni ada TMB, tapi sebabkan tuan rumah ni memang bersara duduk kat sini, dia kata solar tu akan dipasang untuk penjimatan lah, jangka panjang. Dan jenis solar yang kita akan pasang adalah hybrid self consumption lah. Sistem masih ada bateri, cuma bateri tu tak besar lah sebab sini ada TMB. So ni bumbung, alhamdulillah sini ada concrete slab, sini ada bumbung dia lah, mudah untuk kita buat kerja. So sekarang kita nak ukur dan macam mana kita nak susun panel solar tu. Kita nak ukur panjang bawah sampai atas, yang daripada kiri sampai kanan. Panel asalnya kita nak pasang 8 kW, tapi tuan rumah kata pasang 4 kW dulu. So kita akan gunakan panel 425 watt, 10 keping. Saiz panel tu setiap satu 2 meter darab 1 meter. So, kita nak susun lah. Saya rasa mungkin 1, 2, 3, 4, 5 5 keping. Kita tengok dulu, kita ukur dulu, then kita baru decide. Ukur daripada sini sampai melintang ni dulu. Sampai ujung tak apa. Berapa meter? 5 sampai? 7? 5.6. 5.6? 5.7 lah. Okey, so dah cantik lah. Kita pasang 5 meter. So 1, 2, dia menegak lah macam ni. Dan kita ukur yang ke atas lah. Ke atas ni saya rasa cukup lah. Cuma kita kena ada perancangan. Tuan rumah kalau dia nak tambahkan jadi 8 kW, maknanya 1 line, 2 line, 5, 10, 15, 20. Kita kena sediakan lah. So kita akan pakai yang bawah ni dulu, dan pastikan ada jalan akses untuk servis lah. Nanti bila nak pergi ke atas apa semua senang. Nak betulkan solar panel semua senang. Ok, sekarang kita nak tengok kedudukan matahari dia. Ok, ni bumbung dia. Matahari naik kat belah sini. Cantik lah. Naik. Turun kat belah sini, belakang. So dia silang lah dekat atas ni. Dia macam pangkah, pancung sikit kat atas ni. Maknanya ok lah cek matahari. Depan kita boleh guna, belakang pun kita boleh guna. Cuma untuk 4 kW yang pertama ni kita guna yang depan dulu, sebab apa ni, senang lah akses. Kita naik kat depan dulu tangga, dan ada concrete slab. Kita pasang mountingnya dulu hari ni. Ok, so yang kat depan ni kita dapat 7.5 meter. Kalau nak buat 4 lapis elok 8.5. So tak cukup sikit. Tak apa, bumbung belakang ni ada. Elok dah, dia pun dah letak tangki ni semua. Adalah pakai ni sikit. So boleh penuhkan lah bumbung ni dengan 8.5 kW. Ok, so kita pakaikan ni. Ni nama dia mini rail. Sebabkan solar panel tak ada, kita nak pasang rail dulu. Kita nak pastikan line yang tengah-tengah ni adalah line bertemunya dua solar panel. Dan sentiasa ingat, panel ni dia bukan duduk betul-betul sebelah-sebelah ada tanpa ruang tau. Dia akan ada ruang dalam setengah inci ke 1 inci macam tu daripada clamp. So bila kita ukur, dia sebenarnya jarak dia bukan 1 meter, dia 1.0204 meter. Ok, so ni mini rail dia. Sekarang kita nak skru kat atas ni. Dia ada 2 option, boleh ambil balik skru lama ni, ataupun kalau nak letak 2 skru atas dengan bawah ni. Cuma kena tengok lah, yang bawah ni dia pakai aluminium batten. Nampak ni? Ni aluminium batten. So kena pastikan skru tu dia sengit sikit, condong, kena ke batten lah. So dia pegang ni kuat sikit. So sekarang kita nak cuba dia. Kalau tak, option lain, skru je kat dalam rail ni. Cuma bila skru kat dalam rail ni, nanti bila nak letak clamp tu mungkin kena adjust sikit lah. Okay, macam biasa lepas kita dah skru bumbung ni, kita letak balik silikon ni untuk melindungi dari air masuk. Sebenarnya memang susah lah air nak masuk, sebab bawah rail ni dia ada getah. Skru kita tu pun ada washer getah, dan benda ni ditutup oleh panel solar.
Tapi untuk rancangan jangka panjang kan, supaya panel ni kita nak tahan berpuluh tahun ni, so kita buat siap-siap lah. Tak sampai ke? Kalau kita orang tolak pakai kayu sampai tak? Belah belakang. Oh, belah belakang. Ha. Yang depan ni siapa? Ni dah ada turun dah. Oh. Mana ni? Mana? Kita tanya doang. Tengok ni panel solar segar dari ladang. Packaging 55. Siap ada cushion ni lagi. Okay, sekarang proses kita nak susun panel solar. Ni antara panel yang pertama lah. Dia selalu panel pertama kedua ni sangat penting. Sebab kalau dia lurus, yang lain semua akan lurus juga. So, dan kita kena tengok lah panel mana yang akan jadi panel nombor 1 dan panel yang terakhir nombor 10 untuk diturunkan kepada bawah. Bila kita kat atas bumbung ni, ini cabaran dia tu. Nampak tu? Ui, sedapnya aiskrimnya. Oi. Dua pula tu. Okay, contoh kita tengok rail dia. Kita skru kat tengah-tengah ni. Lepas tu kita letak silikon. Silikon pun dah kering dah. Kenapa skru kat tengah ni bukan kat kiri kanan ni? Sebab yang batten kat bawah ni lebar dia pun lebih kurang macam ni je, yang permukaan rata. Kalau skru kat sini dia akan jadi tak rata. Kena skru sini, skru sini. Yang sini takkan kena batten. So kita skru kat tengah-tengah. Okay, so ni kita dah naik 8 keping, 5 atas 5 bawah, dia lagi 2 keping. Penat jugalah angkat manual ni, 3 orang sekeping dalam 22 kilo ni. Dia masalah berat, satu masalah saiz dia, 2 meter darab 1 meter. So panel ni kata semua kita akan sambungkan secara siri. Setiap satu panel ni VOC dia 50 volt, dan ni 10, VOC dia akan jadi 50 lah. Yang mana elok-elok untuk kita punya inverter tu, dia punya range dia sampai 500 V DC. So alhamdulillah panel angle pun cantik, sudut panel dekat bumbung ni. Matahari naik dari belakang saya ni, belakang saya naik sikit dan turun dekat belah sana, belakang kamera. So memang cantik lah cahaya matahari ni. Dia punya landai pun okey, cuma ada aircon ni sikit kat sini, punya kompresor. Kita akan minta dia jauhkan sikit. Kalau tak dia akan bayang sikit lah. Tapi sebenarnya benda ni sambung series, dia still ok lah within range tu. Ok, itu saja. Kita akan naik 2 panel lagi, sambung, dan kita akan mula kerja kat bawah pula untuk inverter dengan juga bateri. Ok, akhirnya siap 10 keping panel. Semua dari sambung secara siri. Ini 2 panel yang terakhir. Kira ni panel nombor 1, ni nombor 10. Ada nampak tu dia punya MC4 tu, male dengan female.
sedang menanti untuk disambungkan. Dekat situ ada 400 lebih volt. Siapa-siapa nak test macam mana 400 volt DC tu, bolehlah sambung wire kat situ, pegang. Jangan disambungkan male dengan female ni, sebab dia akan komplitkan circuit, maknanya positif dengan negatif akan berlaga. So ni yang kita pasang 10 keping hari tu, dah sebulan lebih dah kot. Mula kita pasang panel 10 keping 425 watt. Lepas tu inverter kita tunggu. Inverter ni kita gunakan 8 kW daripada PP Solar. Antara ini pemasangan kedua lah inverter tu kita pakai. Bagusnya inverter ni dia ada 2 channel. So nanti ada ruang kat atas tu kita boleh letak lagi lah solar panel. So akhirnya bermula kita tunggu panel, lepas tu tunggu inverter, lepas tu tunggu bateri. Semua dah sampai. Hari ni kita nak energize lah. Kita dapat penyambungan kat atas ni MC4. Kat bawah pun dah ada voltage 432 dan kita akan sambungkan ke inverter lah. Wiring kat dalam ke DB semua pun dah siap. Wireman semalam pun dah datang. Video before dia dah tengok kita punya plan dan pendawaian. InsyaAllah hari ni kita akan live lah. Dan rumah ni akan menggunakan sistem hybrid. Dan dia juga boleh switch over lah kepada TMB seperti biasa. Okay, so sekarang kita nak turun bawah. Kita nak tengok inverter, nak tengok berapa banyak solar yang terhasil lah. Ni masalah dia ni, masalah yang berharga RM54. Sebab kita tak cukup kabel lak. Kabel lak ni tak boleh buat main. 70mm 12 punya lubang. Nak cari kat kedai pun susah. Kalau tak ada ni janganlah ngada-ngada nak ambil wire tu, nak buat style kampung, nak masuk dekat skru, nak lilit-lilit adanya. Yang lalu kat sini 150M DC. So memang betul-betul kena firm. So, pengajaran pada hari ni, pastikan barang yang nak pasang cukup. Okay, macam biasa, proses terakhir. Semua dah siap, bateri dah sambung, casing dah pasang. Stiker Sungrock Solar. Ni antara pemasangan kami selalu buat untuk off-grid. Tapi ni kira, tahulah nak cakap. Ni grid connected pun ada, hybrid pun ada, standalone pun ada. So kita panggil rumah ni hybrid standalone grid connected. Tak adalah, dia hybrid lah sebenarnya. Ada solar, secondary power dia adalah grid. Tu inverter dia besar 8 kW. Kita tengok spek dia dekat sini. Halo, 88,000 watt rated power. DC input 48 volt, 182 M. AC output 230 volt, 50 Hz. Ni solar charger. Boleh masuk 4000 watt 2 sebab dia ada 2 channel. Okay. So maximum solar voltage VOC dia 500, MPPT voltage range 450 ke 990. So yang kita tengok, ini DC breaker dia 250M. Dan kita nak jadi 200M, tapi 200M tak ada, kita pakai 250. Sebab kita tengok dia punya DC input ni, tadi saya cakap 48 volt 182M. Kalau yang jenis DP nya selalu paling besar 125. So kita tak boleh pakai 125. So yang ni, okay, ini AC output, ini AC SPD, ini AC input, ini breaker DC solar panel, ini SPD DC solar panel, ini fuse solar panel. So sini ke sini DC, yang tiga ni AC. Sama je function SPD ni. Tengok, kalau hijau masih boleh diguna, kalau merah dah terkono lah. Ni pun sama, masih lagi hijau. Dan tu pula yang ni kita pakai rak bateri. Rak bateri ni custom custom made untuk bateri 250 Ah. Model dia kita tengok yang senang baca sini. Deep Cycle AGM Technology LDC 250 Ni dia punya cycle 1800 cycle. So kalau kita bagi 365 dapat dalam 4 tahun lebih lah, hampir ke 5 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Tapi bateri ni pun kita akan setkan dia punya voltage
yang kita akan guna tu tak terlampau dalam, maknanya DOD dia, depth of discharge, tak melampau lah. Kita buat kuat-kuat pun 40-50% ataupun 30-40%. Kita check kan. Right, so yang ni dia naik kat sini. Kat atas ni panel punya wire turun. Kita tarik pakai 10mm, lalu. Sini masuk ke dalam, masuklah ke DB sini. So yang belah kiri ni DB rumah macam biasa. Ini kita buat switch over antara solar dengan TMB. Kalau ada apa-apa kecemasan, bolehlah ditukar. Maknanya dia ada 3 pilihan. Kosong, tak ada apa-apa langsung. Kalau ada, sekarang ni tengah pakai TMB sebab kita belum on lagi. Belah kiri kita pakai solar. Okay. Dah boleh on belum? Boleh on dah? Okay, on dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah check voltage semua, positif negatif betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali on, setiap kali jugalah suspend. Wah, tengok color-color tu. Sangat menarik Macam cerita Knight Rider, kereta Knight Rider. Okay, bateri penuh. Sekarang kita on solar dulu. Okay, tengok solar, nampak charging ya. Charging. Kita tengok reading dia. Input 410 volt. 3.3 amp tengah masuk. Sebab bateri tak kosong sangat lah. Input 1.5 kW. Dekat atas kita ada 4.25 kW. Tadi PV1. Dia ada 2 channel lah ni. Ni channel 1, ni channel 2. So channel 1 yang kita pakai. Tapi kalau tuan rumah nanti ada plan lagi, kita boleh tambah untuk PV channel tu lah. Okay. Bateri 56.4 volt. Okay, so sekarang kita nak convert pakai solar. Kita on dulu AC dengan input. AC input dengan output on. On lagi. Tak apa, on je semua dulu. Sekarang kita akan tukarkan rumah ni sepenuhnya dikuasakan oleh solar. Kah? Break. Boleh sekejap je. Kita tutup dulu. Tutup CCB sekejap. Tutup ya. Tutup je. Okay, pergi ke tengah, pergi ke solar. Sekarang kita on balik. Dah bersambung dah load dia. Sekarang kita on balik semua. So lampu tak buka? Oh tak buka. So ni sekarang dikuasakan solar. Aircon apa semua ni tengah pakai solar. Kita tengok berapa load dia. Input 242, output pun 242. PV cantik. Cuma mana load dia? Output 6%. 6% darab darab berapa tadi? Darab 8,000. Kira apa? 500 watt lah. So dia boleh pakai barang lain. Kita tengok pula. Okay, ni apa lagi signal Bypass. Di sini ada bypass ke mana? AC input TMB. So sekarang tengah pakai Test off AC input. cuba try on tak? So kita kena pakai apps dia. Baru senang kita nak setting. Maknanya sekarang ni pakai solar semata-mata. Oh okay. Saya rasa masih dia set USB, Utility Solar Battery. Apa, nanti kita masuk balik dia punya apps, kita betulkan sekejap.
Masuk apps ni, model ni dipakai ni tau, wifi. So kena buka account, kena sambungkan dengan wifi rumah dulu, baru mudah. Okay, saya setting dulu jap. Okay, ni kita bersama Cik Lee memiliki sijil PW4 untuk check wiring dekat ni lah, salah satu location projek kita dekat Banting. Okay, Cik Lee. So Cik Lee, kita orang punya connection okey Ya, okey. Cuma saja Encik Wan kena sendiri test balik lah. Okey. Okey. Okey, okey. Lepas ini kita punya dia tak solar 6 mm solar. Dah dah. Tak boleh set, kena bagi ni. So ni inverter, atas ada solar panel, bawah ni bateri 4 biji. So bawah ni semua untuk kontrol dia. Yang paling utama yang ni bateri. So that's why dia besar sikit. Ni boleh tutup juga. Bila tutup ni inverter pun tertutup. Ini akan tutup bateri. Lepas tu bawah ni semua tutup lah. Okay. Yang ni untuk tutup solar. Ni terang datang, terang sekali terang buat label lah semua. Ni solar, ini untuk AC input, ini untuk AC output. AC output ni bermasuk daripada inverter ni dia pergi ke DB. AC input ni bermasuk TMB rumah ni, kita masuk ke sini. Apa kegunaan dia semua tak penting. Cuma bila sini orang sini je. Saya dah set sistem ni. Kalau ada solar, dia akan guna solar dulu. Solar tadi dia akan guna bateri sikit. Bateri tak ada, dia akan guna TMB. Okay. Dan saya juga set dia overload bypass. Inverter ni boleh support 8000 watt. Katalah ada juga, saya rasa 8000 watt belum besar sangat dah. Ada juga benda lain yang pakai-pakai terlebih, dia akan bypass. So kita boleh tengok kat sini. Bypass apa? Daripada TMB dia terus pergi ke rumah. Macam pakai TMB biasa. Mana ni sini je. Ni lambang TMB, ni lambang solar. Sekarang tengah pakai solar campur bateri untuk kuasakan rumah ni. Sebab ni solar, yang ni bateri. Solar charge bateri, bateri keluar pergi ke rumah. Ini AC standby. Nanti bila dah malam sikit nanti baru tengok. Bila dia tukar primary source ni, dia akan tarik dari sini lah. Nanti ada di atas ni arrow bypass. Oh, bypass. So maknanya TMB. So saya set rumah ni bermaksud bila dah maghrib dia akan pakai bateri dulu. Okay, bateri. Tapi saya set dia pakai 40% dia bateri. Sebab saya nak pakai bateri tahan lama. So bila bateri dah sampai limit dia, dah habis 40%, TMB akan masuk. Dia setiap kali dia bertukar dia akan bunyi tit tau. Abang nak saya shutdown bunyi tu ke tak? Tapi bagus tak? Sebelum kita tahu lah. Ni solar dah ada. Kalau binyet dia pergi solar. Saya takut takut ni bilik tidur kan. Kalau rasa tak hanya bunyi je kan. Okay, lepas tu malam dia akan pakai teknik je biasa. Okay, besok pagi je bila matahari dah ada balik, kalau cukup kuat, matahari akan pergi masuk ke dalam rumah dan matahari akan charge bateri. Bateri ni sebenarnya TMB pun boleh charge. Tapi saya tak naklah set TMB charge bateri, maknanya rugilah solar tu. Tak diguna lah macam pakai. Dia kalau macam tu setting kalau pakai generator. Generator kita kena utamakan lah. Sebab bila on generator kita nak bateri penuh. Ni TMB memang confirm 24 hours ada. So ni je lah setting dia. Bila nak apa-apa nak shutdown, tutup kat sini. Ni yang dekat bahagian sini. Balon tu apa hal dia? Tu ada tanya-tanya. Short, kebakaran, berasap. Itu je. Okay, ni bukan ni kat sini. Ni sebenarnya kurang penting. Yang paling penting lagi kat sini. So yang ni option, belah kiri solar, tengah-tengah off, belah kanan TMB. Okay.
Katalah solar down ke apa, tak nak pakai solar ke for whatever reason, abang pusing tengah sekali, pusing kali kedua, TNB settle. Itu macam dulu punya rumah, tak ada apa perubahan. So kalau nak pakai solar balik, pusing balik ke kiri. Katalah tengah-tengah malam down, takkanlah nak call saya pun tak sempat nak datang apa semua. TNB kan je lah. TNB kan je. Buat sementara. Itu je, nanti saya datang, saya betulkan. Kiranya sana automatik, sini manual. Sini manual. Kalau pakai solar ni, dia automatik. Sana dia boleh bypass bla bla bla. Katalah ada inverter down habis, malah nak fikir apa sementara nak tunggu saya datang. Tekan kosong, pergi ke TNB. Rumah jalan biasa. Saya ikut lampu ni pun sebenarnya boleh tahu lah. Dia ada kod lampu dekat dalam ni. Biru cerah pakai bateri. Putih dan biru putih pakai solar panel. Sekarang putih macam kurang-kurang sebab matahari dah mula turun. Tak lama lagi Dia akan jadi biru. yang biru cerah ni, bila bateri habis pula dia akan jadi violet, purple pula. Purple TNB. TNB. So dia bagi sinar kat sini lah. Dia punya color code dia patut itulah, dia patut tulis sana. Nanti saya buat dia punya ni lah, dia punya Boleh. tulis. Dia tulis Genonik kat sini. Saya pun baru tahu sebenarnya. Kagum kan? Ni tulis. Violet, green, white, TV, sky blue, battery. Sky blue ke white lah. Sebab solar ada saki-baki lagi. Itulah. Tapi yang lagi bestnya sambung internet. So boleh tengok berapa banyak masuk, berapa banyak keluar apa semua. Saya try study lagi. Boleh. Ataupun saya bawa model phone lain ke, atau abang ada phone lama-lama kan, kita khas untuk ni je. Kadang-kadang tak ada connect. Connect ke dia satu cerita, nak connectkan dia kepada wifi tu lagi satu cerita. Kadang dia tak accept. Wifi dia tengok macam benda, macam bukan laptop, bukan phone. Dia macam tak recognize lah. Okay, so tu je lah. Apa-apa, WhatsApp, call. Allah saya sampai. So selamat berjimat dengan solar. Saya sini pun dah boleh tengok lah. Load pun boleh tahan kat ni. Tekan aircon kan. Mana kena tengok dunia ni kan. Atas bawah je. Okay, sekarang PV1. PV1 tengah masuk 305 watt. Kat atas ada 4.25 kilowatt. Kenapa dia masuk 300 watt je? Sebab bateri dia nak penuh dan sekarang pun dah nak petang. EV2 kosong sebab kita tak pakai lagi. So nanti kalau nak tambah solar panel kita pakai second channel lah. Okay, tekan di bawah ni. Tekan lagi. Tekan lagi. Sekarang bateri 50 volt. Tekan lagi output 35%. 35 times 8,000 2,000. Boleh tahan 2,000 watt. Aircon semua on 2 biji ekor. 2 1 horsepower. Satu setengah kompresor yang satu setengah satu. So patutlah 2,000. Sampai ni apa kata sampai 40%? Bukan, ini load boleh besar sampai 80%. Ini kita nak tahu lah. Ini kita boleh tahu, sekarang pasang ni, kalau tak pasang aircon 3% ni. Yang bateri, Cuba kau tutup aircon kejap sekejap. Tulis aircon yang paling je. bateri punya level full lah ni. Ada kesan tutup aircon. Ekor ni buka bunyi apa dulu? 10% ni lah. Aircon berapa horsepower tu? 1.5. 1.5. Masalahnya aircon ni, bilik ni dengan satu kompresor 1.5. Bilik ni 1, bilik yang depan 1.5. Blower satu kompresor. So jadi dah kurang 10% lah. Whatever yang you off tadi dia makan 10%. 800 watt. Betul lah, kira 1 horsepower lah. 1 horsepower 750 watt. So dah boleh mula apa, kena alert lah. Sebab solar ni dia cara hidup kan. So dia tahu lah apa yang dipakai, apa yang saving. Especially nanti tengok ni. Hari ni dia PVU dah absorb 1.26 kilowatt hour. 1.26 kilowatt hour ni darab 50 sen. Maknanya hari ni dah kira 75 sen lah saving. Lebih kurang lah 50 ke 70 sen. Lepas tu ni man
Ya, nak mat apa sebulan ni setahun. Tapi sebenarnya data ni dalam ni dia presentable. Ada boleh masuk kau punya telefon tapi. Try je. Saya sebut 10 kali saya try connect dengan nanti saya try study. La ilaha illallah. Kau kan dikasih orang makan tak tahu pinggan ke? Tak apa. Janganlah tinggi tu cakap kita orang ni mah. Yalah. Tak ada adat dah. Tengok ni. Tadi kalau nak mudah juga tanpa melibatkan wifi, letak laptop atas ni, tutup kabel. Kabel ni dengan kabel ni keluar semua kat komputer. Macam mana kita tahu kita on? Ada dia beritahu. Ni dia punya software. Oh, okey. Dia dekat ni bawah ni. Oh ni okey. Ambil ni komputer ni. Okey. Komputer dia pakai apa? Tapi ini laptop baru jarang dah ni RS-232 ni. Tu pakai HDMI sana. HDMI boleh convert kan? Kalau saya hidang ni apa kena makan tak? Tak je dalam tu dengan aplikasi macam ni kan. Ini nak beransur apa? Dia nak ke Kuala Kangsar lah. Nak balik kampung dah. Dari kampung. Weh, dalam perjalanan makan ni. Betul lah, masuk. Okay, so dia dah. Tu. Bawa kereta penat ni. Ni ada. Dia balik kampung dia tu Intan. Saya apa anak bini semua ada kat kampung. YouTube. Okay, dia je lah. Apa-apa call.